like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 2.4 Teknologi Pengeluaran Makanan. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini ada satu je, iaitu kita nak menyenaraikan 6 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okey, tajuk kita kan teknologi pengeluaran makanan. So, sebenarnya teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Satu dunia ni. So, jadi langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan, sebenarnya kita nak meningkatkan kualiti makanan. Yang kedua, kita nak meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Kenapa? Sebab sekarang satu dunia ni dekat 7 bilion orang kan. So, kenalah buat kuantiti itu mencukupi untuk semua orang. Next, kita nak menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu, dan kita boleh juga menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Okey, mari kita lihat 6 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. So, cikgu ada 6. Yang pertama, penggunaan baka yang bermutu. Cuba tengok lembu ni, bermutu sangat. Yang kedua, penggunaan teknologi moden. Yang ketiga, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Yang keempat, penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Yang kelima adalah penggunaan tanah dan kawasan perairan yang optimum. Dan cara yang keenam adalah pengurusan tanah yang cekap. Okey, kita pergi cara yang pertama iaitu penggunaan baka yang bermutu. Kita tengok lembu yang bermutu tadi. So, apa kelebihan kalau kita guna baka bermutu? Yang pertama, dia dapat mempelbagaikan sumber makanan. Dan yang kedua, dia dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. So, apa teknik yang kita guna? Yang pertama, baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu boleh diperoleh melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Alright, apakah ciri-ciri baka bermutu? So, kita boleh panggil baka tu bermutu kalau dia cepat tumbuh ataupun dia cepat matang. Yang kedua, dia tahan atau mempunyai rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca melampau. Maknanya dia lambat mati, susah nak mati. Alright. Next, yang ketiga dia adalah penjagaan dia mudah dan kos penjagaan dia pun rendah. Yang keempat, dia boleh menghasilkan hasil yang banyak. Yang kelima, hasil dia pun bermutu tinggi. Okey, kalau tak faham, cuba tengok ni. Sekejap motor. Okey, yang pertama, cikgu ada kelapa sawit Tenera. Kelapa sawit Tenera ni berbeza dengan kelapa sawit biasa kerana kelapa sawit Tenera ni berbuah dia lebih lebat, isi rong dia warna putih tu lagi besar, sabut dia warna orange tu pun lagi tebal. Kalau nak tahu sabut ni yang mengandungi minyak. Kalau lagi tebal sabut, lagi banyaklah minyak kan. So, tempurung dia nipis dan dia menghasilkan minyak yang lebih banyak. Bagus kan Tenera? So, yang kedua cikgu ada belimbing bintang mas. So, apa beza belimbing bintang mas dengan belimbing biasa? So, belimbing bintang mas, warna dia lagi cantik, rasa dia pun lagi manis dan dia lebih rangup. So, this is betik. Betik pula, dia berbeza dengan betik biasa kerana betik eksotika ni bersaiz besar, isi dia manis, dia cantik dan menarik. Nampak?
Dia lagi besar pada betik biasa. Ni siapa ni? Ni adalah lembu. Okey, kita tahu kan kalau lembu kita nak susu atau daging dia kan. So, kita ada lembu Mafriwal. So, lembu ni dia boleh menghasilkan susu yang lagi banyak dan terbaik daripada lembu-lembu biasa. Next, ayam Upepin. So, nama dia adalah ayam Akaputra. Ayam ni berbeza dengan ayam biasa kerana ayam ni boleh bertelur sehingga 200 biji setahun. Dia adalah 4 kali lagi banyak daripada ayam biasa. Ayam biasa mungkin 50 biji setahun kan. Dia dah boleh 200 biji setahun. Mestilah nak ayam Akaputra kan compare ayam biasa. Kan? So daging dia pun lagi banyak dan dia cepat besar. Dia cepat besar dalam masa 3 bulan je dia dah sampai 1.3 kg. Kan biasa kalau pergi kedai cakap nak ayam sekilo. Macam tu kan. So dia dalam masa 3 bulan je dia jadi 1.3 kg. Nampak tak? Nampak tak dia ni cepat tumbuh, cepat matang. Lagipun hasil lagi banyak. Macam itulah maksud cikgu untuk baka bermutu. Faham kan? Okey, kita pergi yang kedua iaitu penggunaan teknologi moden. Okey, nama pun teknologi kan. So, apa kelebihan kalau kita guna teknologi? Yang pertama, dia dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Yang kedua, teknologi biasalah dia mesti lebih cepat. Yang ketiga, dia dapat kurangkan kos tenaga kerja. Okey, kalau tak faham kos tenaga kerja, cikgu bagi contoh satu simple. Kalau kat highway, dulu kan kalau dekat tol ada orang-orang yang bekerja kat dalam tol tu kan. Sekarang dia dah ganti kan. Dia dah ganti dengan smart tag, dia ganti dengan Tashengo. Maknanya dia dah kurangkan kos tenaga kerja. Boleh? Okey, kita tengok teknik. Apa teknik yang digunakan? Yang pertama adalah pengklonan, yang kedua guna mesin, yang ketiga guna jentera, yang keempat adalah kejuruteraan genetik ataupun bioteknologi. So, apa ciri-ciri dia? Ciri dia adalah ciri baik dalam tanaman atau haiwan dapat dikekalkan. Contoh, cikgu ada pengklonan. Pengklonan boleh kekalkan ciri-ciri baik. Okey, kalau tak faham, cuba dengar explanation cikgu. Contoh, awak ada satu padang. Okey, dekat padang ni ada banyak lembu. Okey, antara semua lembu-lembu ni, ada satu seekor lembu ni, dia sangat besar, daging dia sangat banyak, dia menghasilkan susu yang sangat banyak. So, awak sebagai tuan punya padang, mesti awak akan cakap, bagusnya kalau ada banyak lagi lembu yang macam tadi. Kan, yang lembu star ni, sebab dia daging banyak, susu banyak kan. Mesti awak berharap semua lembu awak pun jadi macam lembu star ni. So, inilah yang diorang buat pengklonan. Dia ambil lembu star punya nukleus, dia masukkan dekat lembu-lembu lain. So, dia akan menghasilkan lembu yang sama macam tadi, lembu star. Faham? This is pengklonan. So, next kita ada guna mesin. So, kita tahu kalau kita guna mesin, dia boleh mempercepatkan dan untuk pemprosesan dan pengeluaran makanan. Okey, cikgu nak cerita kalau macam suami cikgu, dia kerja dekat Yamaha. Dia kata dekat bahagian factory, ada F1. So, dia kata kalau dekat bahagian factory, bahagian pengilangan, dia macam dulu diguna tenaga manusia tau. Sekarang dah banyak tangan-tangan robot. Tangan robot untuk pasang motor tu, tangan robot untuk welding. Faham tak? Maknanya dah guna mesin untuk mempercepatkan lagi proses dan pengeluaran makanan. Dan suami cikgu kata yang tangan-tangan robot tu, dia tak boleh nak stop. Dia kena bergerak dalam 24 hours. Sebab tu diorang kilang-kilang biasanya buat shift. Alright? Next, kita pergi penggunaan jentera. Jentera dia boleh mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Okey, contoh ni adalah contoh-contoh jentera. Okey, dulu kan kita guna kerbau kan untuk tarik, untuk kutip hasil tanaman, untuk bajak kan. Tapi sekarang kita guna jentera. Dia lagi cepat. So, bila lagi cepat, dapatlah makanan tu lagi banyak kan. Next, kalau perasan bawahnya adalah drone. Drone ni dulu kan kita sembuh guna tangan kan racun tu. Sekarang dia guna drone. Dia guna alat. Alat ni boleh pergi kat satu kawasan, semua kawasan tu. Lagi cepat lah sebab tu dia guna jentera. Alright, inilah pentingnya teknologi. Alright, yang last one cikgu ada kejuruteraan genetik ataupun kita panggil bioteknologi. So macam mula-mula tomato ni kecil. So dia buat kejuruteraan genetik, tomato jadi besar. So macam contoh cikgu nak juga. Ada seorang pakcik ni yang cikgu kenal, dia dulu jual jambu. Kita tahu kan jambu batu kan, biji dia banyak. Yang batunya pun nama pun batu kan, keras. Tapi bila dia buat jambu batu tu, dia buat kejuruteraan genetik, jambu tu jadi besar. Dan isi dia lembut dan lagi manis. Nampak tak? Inilah teknologi, you know. Okay.
Okey, mari kita lihat yang ketiga iaitu pendidikan dan bimbingan kepada petani. Petani ni siapa? Petani adalah orang yang menguruskan kebun atau ladang. So apa kelebihan kita bagi bimbingan? Dia dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran petani tadi dalam bidang pertanian. Alright. So ada beberapa agensi, contoh yang memberi bimbingan adalah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Yang kedua, kita ada MARDI. Okey, MARDI adalah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Yang ketiga adalah Lembaga Minyak Sawit Malaysia iaitu MPOB. Kenapa? Kerana Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit terbesar di dunia. Hebat kan Malaysia? Yang keempat adalah Advanced Biotechnology and Breeding Center ABBC. Ini menggunakan teknologi kejuruteraan genetik. Okey, mari kita lihat cara yang keempat iaitu penyelidikan dan pembangunan. Kelebihan kita buat penyelidikan adalah dia dapat meningkatkan makanan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Nampak ni diorang tengah buat research. So, ni adalah FAMA. FAMA adalah Federal Agricultural Marketing Authority, itu FAMA. Kita bukan panggil father, mother. Kan? So, FAMA ni, dia bertanggungjawab untuk promote dan marketkan agriculture product seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan produk yang domestik, buatan Malaysia. So, ini adalah FAMA. Kalau you ambil lepas SPM nanti, kalau awak ambil bidang marketing, maknanya function awak, tugas awak adalah untuk promote. Alright? So, inilah function FAMA. Next, kita ada Universiti Putra Malaysia. Universiti Putra Malaysia ni memang terkenal dengan Fakulti Pertanian. Kat sini, diorang buat research and untuk agriculture punya produk. Okay? Okey, kita sambung yang kelima iaitu penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Kelebihan dia, kalau penggunaan tanah dan kawasan perairan yang kalau kita buat secara optimum, dia boleh meningkatkan hasil pertanian dan penternakan. So, ada beberapa cara yang boleh buat. Yang pertama, kita boleh mengusahakan tanah yang terbiar. Contoh, untuk jadikan kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian atau penternakan. Maknanya kalau nampak tanah tu kosong kan, bolehlah tanam pokok kan, bolehlah bela-bela ayam ke kan. So yang kedua, kita menyuburkan kawasan tandus. Yang ketiga, kita boleh mengusahakan kolam perlombongan yang terbiar. Contoh, menjadikan aktiviti aquaculture air tawar. Yang keempat, kita boleh usahakan kawasan tanah paya. Tanah paya ni mudah dibanjiri oleh air laut. So, dia sesuai untuk aquaculture marine. Alright. Yang kelima adalah kita boleh membina empangan dan tali air. Okey, kita tengok yang terakhir iaitu cara yang terakhir untuk meningkatkan makanan iaitu pengurusan tanah yang cekap. Okey, apa kelebihan dia? Dia dapat mengekalkan kesuburan tanah. Yang kedua, kita dapat meningkatkan kualiti hasil tanaman. Yang ketiga, dapat meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Okey, cuba tengok. Cikgu ada pertama, cikgu ada tanaman giliran. Okey, tanaman giliran ni, contoh awak beli tanah. So, mungkin tahun pertama awak tanam terung je. Lepas terung dah besar, awak dah jual, awak tanam pula sawi. Alright, lepas sawi dah masak, dah jual, baru tanam keladi. Lepas keladi dah masak semua, baru tukar pokok ke kacang. Faham tak? Inilah tanaman giliran. Kan? Ini adalah bergila-gila. Boleh? Ini adalah tanaman giliran. Kenapa kita tanam pokok ke kacang? Ingat tak kita nitrogen yang cikgu ajar hari tu? Dekat akar pokok ke kacang ada apa? Bakteria pengikat nitrogen. Kan nitrogen tu adalah makronutrien. Pokok perlu tak makronutrien? Perlu. Sebab tu dia boleh meningkatkan kesuburan tanah. Alright, yang kedua adalah penanaman teres. Ini adalah penanaman teres. Ini adalah tanaman campuran. Tanaman campuran kalau ada satu tanah, awak letak je, campur-campur je semua pokok letak dalam tu. Inilah tanaman campuran. Maknanya awak guna tanah tu secara cekap lah. Kan? Awak gila-gilakan dia, you buat secara berteres, you campurkan dia. So, maknanya awak guna dengan secara optimum. Okey? Okey, cuba tengok gambar ni. Cikgu ada gambar tikus, cikgu ada gambar ladybird, cikgu ada gambar racun, cikgu ada gambar siput. Kalau awak tahulah kan, kalau bila you dah masuk dunia pertanian, you akan berhadapan dengan serangga atau haiwan perosak. Inilah yang merosakkan tanaman kita.
So, sebab tu orang biasanya dia akan guna racun serangga sahaja. Kenapa dia guna racun serangga? So gambar yang cikgu tunjuk tadi adalah gambar contoh haiwan perosak tanaman. So kita kenalah hapuskan haiwan perosak ni. Untuk apa? Untuk jaga kualiti kita dan untuk menjaga hasil kuantiti tanaman dengan menggunakan racun serangga. Kerana apa? Kerana racun serangga mudah untuk digunakan. Awak sembuh je dia mati. Senang kan? So, tapi awak kena tahu racun perosak ni ada side effect, dia ada kesan sampingan. Contoh yang pertama, dia boleh mencemarkan alam sekitar. Yang kedua, dia boleh menyebabkan perosak tanaman jadi lebih berdaya tahan. Yang ketiga, dia boleh bunuh cacing tanah dan mikroorganisma dalam tanah. So, maknanya dia bukan saja bunuh haiwan perosak, tapi dia bunuh juga cacing dan mikroorganisma yang baik-baik pun dia bunuh juga. Nama pun racun kan. So, yang keempat, dia boleh mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Okey? Okey, disebabkan tadi kan kita guna racun serangga, tapi awak kata racun serangga ni tak bagus kan. So, kita gunalah kaedah ni. Ini kita panggil kaedah kawalan biologi. Ini adalah contoh cikgu ada burung hantu jelapang, dia makan tikus. Next yang kedua, cikgu ada gambar penyengat. Dia tengah buat apa tu? Sebenarnya dia tengah bertelur dalam telur rama-rama dan memusnahkannya. Kenapa dia kena bertelur dalam telur rama-rama? Awak tahu kan rama-rama sebelum nak jadi rama-rama dia akan jadi ulat beluncas. Ulat beluncas tu yang merosakkan daun-daun kita. Kan? So yang ketiga cikgu ada cerpelai. Cerpelai ni adalah haiwan yang makan tikus juga. So, apa itu kawalan biologi? Kawalan biologi adalah kaedah mengaplikasikan interaksi antara organisma, maknanya antara haiwan. Seperti mangsa-pemangsa. Mangsa-pemangsa contoh burung hantu, pemangsa, tikus adalah mangsa. Dan parasit. Contoh tadi yang cikgu ada parasit ni apa? Ni adalah penyengat kan? Dan dia boleh digunakan untuk mengawal perosak tanaman. Alright? Sampai sini faham? So, apa kelebihan dia? Dia lebih mesra alam sebab dia tak ada racun. Yang kedua, dia tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan. Yang ketiga, dia tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan dan cara ni sebenarnya lebih murah. Tapi awak rasa senang ke nak guna cara kawalan biologi? So, ada beberapa kelemahan. Yang pertama, dia mengambil masa yang lebih panjang untuk kawal perosak tumbuhan. Yang kedua, dia suka untuk meramalkan hasil kawalan biologi. Kenapa pula? Okey, awak bayangkan kalau tikus tu ada banyak. Tapi boleh ke kita hello-hello? Burung hantu cakap, hello, burung hantu ada job ni, banyak tikus. Kita tak boleh nak roja dia. Dia lapar, dia makan lah kan. So, ikut suka dia lah. So, sebab tu cikgu kata dia suka meramalkan hasil kawalan biologi. Dan kita memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan. Tapi kalau jika populasi pemangsa kan atau parasit ni tak terkawal, dia boleh mengganggu keseimbangan ekosistem. So ekosistem kita sebenarnya dah cantik dah Allah buat. Okey? Bab 2.4 telah tamat. Mari kita jawab praktis formatif 2.4 bersama-sama. Okey, soalan cikgu yang pertama, apakah 4 ciri baka bermutu? Ingat tak baka bermutu? Apa 4 ciri dia? Soalan yang kedua, bagaimanakah baka bermutu diperoleh daripada teknologi moden? Kan teknologi moden, ingat tak teknologi moden macam mana kita boleh dapat? Yang ketiga, namakan agensi yang memajukan pemasaran hasil tanaman negara. Okey, apa nama agensi ni? Cuba teka. So, yang pertama adalah, jawapan dia adalah baka bermutu ni dia cepat tumbuh, cepat matang, dia tahan penyakit, perosak, cuaca melampau. Dia juga mudah dan kurang kos penjagaan yang rapi. Dia menghasilkan banyak hasil makanan yang lebih berkualiti. Okey, kalau dia tanya 4, awak kena buat list point form tau. Tak payah buat essay yang panjang-panjang. So, macam mana kita nak dapat baka bermutu melalui teknologi moden? Yes, you boleh buat cara pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik atau mutagenesis. So, namakan agensi yang pemasaran. Ingat tak yang pemasaran marketing tu siapa? Yes, dia adalah Pharma. Okey, senang kan? Kita sambung dengan soalan yang keempat. Soalan keempat, cikgu ada nyatakan 3 cara pengurusan tanah yang cekap. Ingat tak kalau awak beli tanah tadi nak buat apa dengan tanah? Yang kelima, apakah yang dimaksudkan dengan kawalan biologi? Ingat tak which one yang kawalan biologi? Cuba jawab.
Ya, tanah yang cekap contoh you buat tanaman giliran, tanaman campuran ataupun yang berteres. So, kawalan biologi ni apa? Jawapan dia adalah kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa dan parasit untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Habitat ni rumah dia, tempat tinggal dia, okey? So, itu saja untuk tajuk hari ini. Cikgu harap awak faham tajuk 2.4 dengan baik. Awak boleh listkan cara-cara nak meningkatkan pengeluaran makanan negara. So, cikgu harap boleh faham tajuk ni dan boleh jawab soalan dengan betul. So, itu saja untuk hari ini. Jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar untuk mempelajari tajuk Sains KSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.